علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Buka muka surat 41 berapa? 477. Kita baca ayat 9 10. Ini insya-Allah kita masuk ayat 10. 9 hingga 10. Apa ke surat 477. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Jadi ayat ni menceritakan tentang Allah mengingatkan siapa dia lah, tentang diri dia terhadap orang-orang yang kufur. Itu Allah memulakan dengan pertanyaan kul a'innakum, patutkah kamu ni sungguh-sungguh kamu kufur, ingkar. Kita dah bincang tentang siapa ingkar ni ada 4 jenis. Kufur apa? Nak tengok sikit. Ada 4 kufur inad, lagi kufur juhud, lagi kufur ingkar kan. Dan kufur nifaq. 4 benda tu. Semua berbeza 4-4 tu. Jadi mudah-mudahan boleh tengok balik nota, cuba fahamkan kufur 4 jenis. Dan itu semua adalah kenapa kita lebih patut kita tahu ciri, sebab itulah ciri atau sifat sesuatu tu lebih penting daripada namanya. Faham betul tak? Contohnya lah kita kata kita nak kenal, kita nampak singa kan, singa yang garang besar, tapi nama singa tu comel kan, berani tak walaupun nama dia comel, tapi kita tahu sifat dia macam mana. Jadi itu yang memberi kesan. Sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kenal dengan apa? Betul-betul Allah wajib antaranya Asmaul Husna namakan, dan perbuatan-perbuatan dia yang maha agung, yang sempurna. Itulah bila manusia dah betul-betul lazim dengan hal tersebut, sifat sesuatu tu, ataupun telah betul-betul hadam benda tu, maka dia akan beri kesan respon yang cepat kan. Sebab itulah dalam surah 8 ayat 2, tengok apa respon cepat dia bila sebut apa, cukup sebut Allah aja dia dah automatik wajilat qulubuhum. Cuba tengok kesan dia, kesan kenal kepada Allah ni dengan sifat-sifat dan perbuatan yang sempurna Allah ni. Simpannya yang surah ni kita tengah ini saja selingan, tengok masuk kepada surah. Jadi pelajaran ni perlu diajar tak dekat sekolah tentang sifat Allah ni? Ya, perlulah.
kenal Allah ni berdasarkan dengan dalil-dalil yang Allah sendiri beritahu dalam Quran. Dalam surah 8 ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama, sesungguhnya tidak lain ciri-ciri mukmin tu hanyalah macam ni. Yang sebenarnya, yang sempurna iman ni ialah orang yang bila sebut Allah respon cepat. Apa dia? Wajilat qulubuhum, maknanya dia kenal. Jadi tapi bagaimana respon sebegitu cepat ni, sebab apa? Dia dah lazim sangat benda ni. Benda ni sangat-sangat diberi penekanan setiap masa. Orang beriman hidup dia bergulung dengan ni. Nabi ajarkan setiap masa sahabat Nabi ni. Lepas tu bila sebut je Allah ni apa? Mereka begitu cepat untuk tinggalkan benda-benda yang berlawanan dengan perintah Allah tu. Segera. Dan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan bila dibacakan perintah-perintah ayat-ayat dia kepada mereka ni, apa? Zadatuhum imana, bertambahlah imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka benar-benar menyerahkan segala keputusan yang terakhir ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala usaha dia. Jadi segala usaha dia, keputusan terbaik diserah pada Allah. Jadi pentingnya kita mempelajari Allah ni, menerusi nama-nama ni, menerusi apa? Kitab Allah ni sendiri. Dan hal ni mungkin kesan daripada tak buat ni, tentu tak berlaku benda tu. Di Allah sekarang dalam ayat yang kita baca balik pada surah tu, nak kenalkan antara dia, buatan sifat dia apa? Dia ni Khaliq, dia pencipta. Baik, kita tengok balik surah tu. Surah 41 ayat 9. Jadi Allah kata, "A'innakum latakfurun." Patutkah kamu ni kamu kufur? Maksudnya orang yang kufur ni, Allah kata orang ni kamu ni tak kenal siapa aku ni. Tak kenal siapa aku. Ya Allah kenalkan billadzi, kepada yang ni rujuk pada Allah. Tuhan yang apa dia? Khalaqal arda. Telah menciptakan akan bumi. Bumi ni ataupun tanah lah. Al-arda ni juga tanah pun boleh, bumi ya. Fi yaumaini, selama yaumain maknanya apa? 2 masa ke 2 hari? 2 hari. Itulah. Ada yang tulis 2 masa. Jadi dia khilaf. Dia pendapat memang khilaf dalam tafsir pun. Ada yang kata 2 hari. Sebab Allah kata hari. Kalau masa Allah kata waqtaini lah, waktu. Masa. Kan? Kenapa pakai yaumain 2 hari? Jadi itu lepas tu khilaf tentang kita boleh pakailah yang mana. Jadi ada pendapat kata 2 hari. 2 hari macam mana? 2 hari di sisi Allah. Ataupun 2 hari, ada juga pendapat 2 hari macam kita. Tak mustahil Allah boleh bersiap. Kita jelah tak boleh kan. Allah boleh buat dalam masa 2 hari kita. Allah Ta'ala alam. Itu maksud dia 2 hari ni. Jadi kerana tak dijelaskan apa, jadi tafsirkan pelbagai lah. Jadi selama 2 hari ataupun 2 masa. Wa taj'aluna lahu andada. Dan kamu lalu sedangkan ni, wa ni dalam keadaan kamu menjadikan lahu, baginya, andadan, apa ni? Tandingan-tandingan. Dalam hal apa ni? Andad. Jadi andadan ni jadi antara dosa-dosa terbesar adalah antaj'alallahu niddan. Antara dosa-dosa besar ialah dalam hadis ni,
Ada 3 dosa besar, saya ambil satu. Hadis itu sebut, ditanya, ayyu dzanbi a'zam. Dosa apakah yang paling besar? Iaitu dosa paling besar Nabi sebut an taj'ala niddan wa huwa khala. Kita baca ini Nabi ada hadis. Apakah dosa paling besar? Nabi kata antaj'alallaha, boleh, antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Ini dosa besar. Engkau menjadikan Allah itu niddan. Niddan ni jamak dia andadan. Satu niddan. Niddan ni mana apa? Kalau dalam hari ni ada apa? UFC UFC Khabib apa? Khabib kan? Kenal? Nama tu kan? Betul dia lawan dengan siapa? Itulah tu. Tanding, dia bertanding siapa kuat. Kadang dia menang, kadang ni kan. Macam itulah dia jadikan Allah macam itulah. Sama. Faham Dalam hal apa? Dalam tugas kita sebagai hamba. Jadi dalam hal kehambaan, peribadatan kita, ibadah kita, dalam hidup kita. Jadi hidup sebagai hamba. Jadi ini berkata kau menjadikan Allah itu ada tandingan, sedangkan dia cipta engkau. Kenapa Nabi cakap macam ni? Sedangkan dia yang cipta engkau. Maksudnya yang tandingan lain ada tak cipta? Tak ada kan? Ada tak dicipta bahagian manakah? Tak ada. Itulah. Jadi ini satu kezaliman yang paling besar. Sebab itulah syirik ni dalam surah tentang hal ni dalam surah 31 ayat 13. Jadi ini sebab tu kerana ini kezaliman dan dosa paling besar, paling bahaya, maka surah 31 ayat 13 ni surah pendidikan. Jadi kalau siapa nak cara mendidik anak, nak tahu antaranya surah Luqman. Buka surah Luqman. Surah ni cerita tentang pendidikan. Apa pendidikan pertama yang kena ajar dulu? Ni. Surah 31 ayat 13. Ini dosa apa? Dosa paling besar. Ke surah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Okey. Jadi dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia yang Izuh sedang mengajar anak dia. Mauizah, memberi bimbingan, memberi peringatan, pengajaran kepada anak dia. Apa dia seru? Nombor satu, ya bunayya, wahai anak. Maksudnya kalau kita seru anak kita panggil apa? Ya ibni. Kalau perempuan ya ibnati kan. Ni beza sikit. Kalau anak seorang, anak lelaki Kalau seorang apa? Lelaki
Ibnun kan. Ni anak lelaki seorang seorang lelaki lah, seorang anak lelaki. Kalau perempuan ibn. Ada ta marbutah ni kan. Ibnah. Ibnatun ni anak perempuan, ada ta ni. Kalau banyak anak, kalau 2 orang anak lelaki apa? Ibnaini kan. Ibnaini ataupun ibnani, alif lah asal dia. Ibnan. Kalau 2 orang perempuan, ibna taini ataupun ibna ta lah sebagai ibnatani. 2 boleh. Ya alif atau ya. Kalau ramai apa? Sampai pula lah. Tarik sikit lah. Tak apa, rapat-rapat kat sini pun tak apa kan. Sekejap. Ni kena angkat. Berat ni. Berat rupanya. Saya ngering. Okey. Tak apa. Okey. Kalau ramai, laki apa? Banin. Banan ataupun banan. Ya. Kalau perempuan, banat. Banin dengan banan ataupun banat. Okey. Boleh. Jadi inilah kan. Seorang anak lelaki, 2 orang lelaki, ramai. Ni alif atau ya dia boleh jadi. Ni pun alif atau ya. Yang ni tak, ni memang alif je. Boleh jadi apa? Banin. Ini jadi ibnain. Okey. Tapi sekarang dalam ayat tu dia kata ya. Bukan ni. Bunai apa? Ya bunai. Jadi kalau bunai ya macam ni kan. Ini rujuk pada sesuatu yang kecil. Jadi daripada sini ba ni bin kan. Kita sebab tu nama kita ada bin. Kan kalau lelaki bin apa kan? Ni maknanya lelaki lah. Bin. Kalau perempuan binti, alif ni dia buang. Bila ada kalimah depan dia nak gabung dengan dia, maka alif ni buang. Itu kita tu tak ada kan nama orang terus sini alif tak ada sebab ada gabungan kalimah depan nak sambung ke dia, maka alif tak pakai. Sebab alif tak pakai. Asal dia ada alif. Okey. Jadi untuk macam ni kan. Ini biasa. Ini nama biasa, anak lelaki. Tapi kalau kita nak panggil istilah dia kasih sayang, tunjuk dia comel kecil kan. Contohnya harimau apa? Harimau. Kucing lah, kucing apa kucing? Kucing ni hirun. Ataupun kitun. Tapi biasa orang Arab ni hirun. Hirun ni kucing. Okey. Hirun ni kucing. Tapi apa? Abu Hurairah panggil apa? Abu Hir ke Abu Hurai? Kenapa Hurai? Nampak. Jadi itu nama dia tasghir, dia tukar. Sebab apa? Kucing yang dia dengan dia tu kucing comel kecil. Nak kata kucing kecil, tak boleh panggil Hir, ni kucing biasa. Ni kucing standard. Kalau kucing comel kecil tu, kita tengok apa lah kesediaan ni comel je kan. Kita kena panggil apa? Kena tukar ni macam ni. Ni dengan domah. Kemudian ra ni kan. Daripada hirun tadi ni, hirun asal dia macam ni.
Ra, kena tambah ya kat sini. Hurai, hurairun. Tapi kalau betina hurai, rotun. Tu jadi tu. Tambah domah ke depan, tambah ya. Jadi macam tu. Sekarang ni pun Ba ni nak jadi anak yang kecil yang comel aku. Macam mana nak buat? Domah ke depan, kemudian tambah apa? Belakang? Tambah ya. Sebab tu nama dia apa? Bunyi dia apa? Faham tak dia punya sistem? Ni sistem lah ni. Sebab tu bunyi bunai. Wahai anak kecil yang comel yang aku sayang. Itu maksud dia. Jadi lepas ni panggil balik rumah, ibu panggil anak apa? Ya bunai. Tapi dah besar belaka dah kan? Tak apa. Cucu. Ya bunai maknanya panggil dengan penuh kasih sayang. Kalau harimau apa harimau? Ada pelakon kita nama harimau tu. Siapa? Namrun. Kan? Namrun ni harimau standard. Kalau harimau comel kecil, macam mana buat? Dah pandai dah? Macam mana nak buat? Sekarang kita buat yang ni juga. Nun kan? Nun ni pada apa? Nun nak pada apa tadi? Saya nak ajar sistem ni. Sekali pandai, terus pandai dah. Bab ni je lah. Senang je. Mula nun jadi pada apa? Doma. Domakan nun. Domakan huruf depan sekali. Ni doma. Kemudian mim. Okey. Selepas mim. Tambah apa? Tambah ya. Jadinya tambah ya. Jadinya mai. Jadi numai. Numai ni maknanya harimau kecil comel. Macam tu lah. Macam nak ubah. Kalau anjing apa anjing? Kalbun kan? Kalau anjing kecil comel, tukar. Tiga ni juga. Kaf tu jadi pada apa? Ku. Lepas lam ni tambah apa? Ya. Jadinya? Kulai. Macam tu lah. Kalau kitab kan? Kitab kecil, kitab besar. Kitab kecil, kutaib. Kutaibun. Tu yang kalau buku poket kecil boleh masuk tu, buku-buku zikir kecil tu tak panggil kitab. Tu panggil kutaib. Jangan panggil kitab, panggil apa? Kutaib. Buku kecil-kecil zikir-zikir tu. Tu kutaib tu. Rak tu kan simple. Dapat dah satu perkara. Ini kita buat test. Ujian bab ni je. Ubah je. Ini nama sorry, mengecilkan sesuatu. Sebab itulah Aisyah Nabi panggil apa? Kenapa? Humairah daripada perkataan apa? Humairah tu dari perkataan apa? Hamrah kan? Merah biasa. Tapi merah kecil comel. Bukan jadi apa? Domah kat sini, kemudian iya kat sini ra. Jadi humai. Macam itulah jadinya. Rupanya panggilan tu luar biasa, bukan biasa-biasa. Tak sama, dia dah modify lain. Jadi menunjukkan satu yang penuh dengan kasih sayang. Jadi bila kita faham benda ni, jadi ada makna yang besar tak rupanya dalam kalimah yang kita sebut ni, ya bunai ni. Ni baru ya bunai je. Banyak tak dalam Quran kalau kita teliti tu rupanya makna yang sangat mendalam. Tapi bila kita baca terjemahan je, tak dapat apa-apa lah. Betul tak? Itulah Quran, hebat Quran ni. Ni je bahasa Arab. Nampak? Banyak lagi tu benda-benda macam ni. Kenapa saya tekankan ni? Ni nak cakap bahasa Arab ni sangat istimewa. Betul, kalau boleh generasi kita lepas ni belajar untuk faham ni je lah. Al-Quran cukup lah. Nak bercakap ni, saya pun masih kena belajar kalau nak cakap Arab ni. Nak usah lain kan. Tapi kalau bab terjemahan ni, itu yang kami ditekankan. Jadi, itulah. Ni salah satu. Jadi, sekarang ni, macam mana hubungan seorang ayah dengan anaknya ni? Hebat ke tak hebat Luqman ni? Hebat. Allah rakamkan dia. Siapa Luqman? Nabi tak? Bukan. Jadi masa zaman dia siapa pun tak tahu dia.
Dia hanya cerita dia dengan anak dia je. Dia tak peduli siapa pun. Tapi kerja dia nasihat anak dan dia ni orang baik. Jadi Allah ni SWT ni congkil dia letak kat umat akhir zaman dan baca nama dia sampai kiamat. Jadi mungkin masa hidup dia mati siapa pun tak tahu. Kan dah kat ceruk mana duduknya. Tapi rupa-rupanya bila kita baca ni nama ni diangkat. Kan hebat Luqman ni. Dan dia orang yang Nabi sebut hitam kulitnya kan. Dan juga apa? Tak beralas kaki. Maknanya orang yang bukannya orang terkenal, tak siapa-siapa. Tapi hebatnya dia dalam ajar anak dia. Dia ajar apa? Tentang mentauhidkan Allah. Ni pelajaran pertama dia. Jadi dia kata apa? Wahai anak, kena tambah apa? Sebab tu bila kita faham macam ni, terjemah je lain apa dia? Wahai anak kesayanganku. Tu maksud dia. Wahai anak kesayanganku. Dia bagi mauizah ni kerana sayang. La tusyrik billah. Janganlah kamu sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kerana sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang sungguh dahsyat. Jadi satu point. Syirik kezaliman yang paling besar. Azim. Ada lebih zalim daripada perbuatan ni. Okey. Dalam satu surah lagi. Cuba buka surah 4 pula. Ayat yang ke-48. Surah 4 ayat 48. Jadi tadi surah ni kan, ni syirik. Syirik ni apa? Kezaliman ya, zulmun azim Kezaliman paling dahsyat lah. Okay, dalam surah ni pula, surah 4 ayat 48 tu. Okay. Kita tengok ayat tu di bawah. Allah kata dalam ayat tu, innallaha, kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Okay, take point kedua ni tentang syirik lagi. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan siapa yang menyekutukannya. Dan dia boleh ampunkan yang selain itu bagi siapa saja yang dia berkehendak untuk ampunkan. Jadi dosa syirik tak diampunkan. Tapi yang lain jika Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Walaupun ketika mati dia tak sempat taubat. Ini maksudnya apa? Mati tak sempat taubat. Orang mati tak sempat taubat zina. Tapi dia tak sekutukan Allah. Kemungkinan Allah boleh ampunkan dia. Orang mati yang tak buat tu, tapi dia syirikkan Allah. Boleh dapat tak? Tak, dia tak sempat taubat. Dua-dua tu. Kan? Beza dia, itulah dia. Itu maksud dia. Jadi, wa may yusyrik billah, kenapa? Kerana dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan apa? Tadi apa? Zulmun azim. Yang ni pula isman azim. Tadi kezaliman paling besar syirik. Yang ni pula kata apa? Dosa paling besar syirik. Okey. Dosa paling besar. Okey, satu lagi. Surah yang sama. Poin kedua ni kan. Ambil yang last sekali tu sebagai dia punya ukur. Maksud syirik ni. Dalam ayat 119 surah 4 ayat 116 pula.
116. Sama juga ayat dia tapi penutup dia lain. Okey. Apa? Baca. Innallaha la a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Sama ayat dia kan. Allah tak akan ampunkan dosa syirik jika siapa yang mati tak sempat taubat daripada dosa ni. Maksud dia macam tu. Kena sambung. Kena fahamkan betul-betul. Kenapa saya kata macam tu? Sebab ada orang tanya kan. Maknanya kalau dah buat syirik habislah. Tak. Selagi hidup dan sempat taubat, dia kena terjelaskan oleh ayat lain. Ayat lain pula kata Allah boleh ampunkan semua dosa. Macam mana nak harmonikan dengan dua ayat ni? Maksudnya apa? Maksudnya selagi dia hidup dan dia taubat daripada apa sahaja dosa, Allah boleh ampunkan. Walaupun dosa dia sebesar bumi ni pun dia buat, Allah boleh ampunkan. Itu maksud dia. Tapi siapa yang mati nanti tak sempat taubat daripada dosa syirik, itu paling raya sekali. Itu paling parah sekali. Sebab apa? Habis. Yang lain zero. Kan? Sebab tu itulah Allah tekankan kat depan ni. Sebab tu Allah boleh ampunkan yang lain. Dia syirik jatuh syahadah ke? Yalah, keluar dah. Keluar billah. Jadi wa may yusyrik billah, maka barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka benar-benar dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat yang ni dhalalan apa pula? Ba'id. Tadi zulmun azim, satu, kezaliman sangat besar. Kedua, isman azim. Yang ketiga, dhalalan, kesesatan yang paling parah sekali. Yang lain sesat juga. Syirik sesat dia jauh ke dalam lagi. Itu kesan dia. Baik. Yang terakhir tentang syirik. Saya bagi 4 ayat ni. Surah Al-Maidah. Jadi hasil daripada semua ni tadi, syirik ni kezaliman paling dahsyat, dosa paling besar semua kan, menjadikan apa orang ni? Orang ni haram masuk syurga. Haram masuk syurga. Itu bahaya. Buka surah 5 ayat 73. 72. 72. 72. Saya bagi tadi surah 4 ayat 48. Surah 4 ayat 116. Surah 5 ayat 72. Jadi yang ni kata syirik ni zulmun azim. Yang ni kata apa? Isman azim. Ismun lah. Ismun azim. Yang ni kata apa? Dhalalun ba'id. Yang terakhir ni apa? Harramallah alaihi al-jannah. Okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil
Ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ayat ni untuk siapa? Orang kafir. Kafir ada berapa? Kita dah bincang. 4 ciri tu. Ingat tu. Kafarah. Jadi benar-benar telah kufur. Siapa ni? Orang yang mereka kata, ni ciri-ciri juga ni. Mereka kata apa? Sesungguhnya Allah itulah Isa tu. Isa tu Allah. Allah tu Isa. Kan? Jadi orang ni telah pun jatuh kafir. Jadi hari ni zaman ni ada. Orang Islam kan? Dakwah Islam lah, mengaku Islam dia katakan. Ini orang ni mengaku dia ajaran Nabi Isa Kristian. Dia pun kata, benda ni akan berlaku tak? Dia akan macam lubang biawak tu lah, dia akan follow juga. Apa yang Nasrani buat dulu, kalau kita ada ilmu, kita pun akan follow juga. Itu yang takut, yang kena kita bimbang, bincangan tentang ni. Jadi, Allah kata apa? Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka apa? Faqad harrama alaihil jannah. Allah haramkan baginya ke atasnya syurga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak adalah bagi orang-orang yang zalim itu daripada penolong sedikit pun. Jadi 4 poin ni lah tentang pentingnya cerita tentang ni, mengenalkan Allah ni kepada sejak dari kecil lagi. Macam apa yang diajar oleh siapa? Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi balik pada surah kita 41 ayat 9. Nabi kata dosa paling besar adalah antaj'alallahu niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan Allah itu ada tandingan sedangkan dia yang menciptakan engkau. Dengan kita mengambil selain Allah sebagai sesuatu yang kita tumpahkan apa? Jadi guys, sekarang ni kita nak fokus pada, jadi Allah ni kita kena letak apa dulu kat nombor 1 kat Allah? Mahabbah. Cinta kan? Hub. Jadi kalau siapa yang letakkan cinta dia tu gabung sama dengan selain Allah juga kan, dia cintakan yang lain juga sama, itu termasuk bahagian ni, menyekutukan Allah. Syirik mahabbah nama dia. Syirik mahabbah. Jadi kita cuba buka surah Al-Baqarah ayat 165. Ayat 165. Jadi rukun ibadah ada berapa? Arkanul ibadah ada 4. Ada 3. Iaitu pertama hub, kan? Kemudian yang kedua apa? Khauf. Kemudian roja, cinta, takut, dan berharap. Jadi tumpahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ni perlu didikan, kena ajar. Tapi kalau tak ajar, dia akan beralih ke lain lah. Tak akan datang hadiah. Sebab ini perlukan ilmu. Baru dia akan datang cinta yang macam ni. Dalam surah 2 ayat 165. Muka surat apa? 165 juga. Jadi kita baca ayat ni. 25. Muka surat 25. Ayat 165. Boleh. Ni surah 2 165.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan ada sebahagian manusia yang dia mengambil selain daripada Allah itu sebagai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Banyak sebenarnya anda ni luah. Bukan ausan, bukan asnam saja, tapi sebenarnya luah lagi. Hari ni apa? Nabi sebut ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celakalah hamba dinar dan dirham. Dia jadi hamba duit, hamba harta. Bukan berhala tak semestinya yang itu je. Tapi lebih luas lagi mencakupi semua makna tu. Hari ni begitulah ujian dalam kehidupan kita ni. Pelbagai bentuk dah keberhalaan yang muncul tu yang kita kena sentiasa pelajarilah. Jadi yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta, jadi dia tumpahkan rasa suka kepada benda ni sama dengan cinta kepada Allah. Maksudnya apa? Dia boleh pilih lah, tak ada masalah lah. Dia tak ada bimbang langgar perintah Allah. Kalau dia dalam bahaya ke. Jadi agak-agak sesuatu yang ikut perintah Allah ni merisikokan dia. Contohnya dia sanggup gadaikan semua tu semata-mata kerana apa? Nak dapatkan dunia tadi tu. Jadi ni semua itu maksud dia. Sedangkan Allah tidak boleh begitu. Jadi ni tak akan dapat kemanisan iman. Sebab dalam hadis Nabi ada disebut salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang siapa dapat benda ni, siapa yang ada padanya, maka dia akan dapat kemanisan iman. Yang pertama ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Adalah Allah dan Rasulnya lah yang paling dia cinta sekali daripada segala-gala yang lain. Itu syarat nombor 1. Sebab tu ni mahabbah yang perlu kita faham ini. Jadi wallazina amanu. Jadi sekarang tadi kita kata ayat ni mungkin orang kafir. Kan kita kata saya tak sembah berhala. Kan? Bila kita masuk macam ni baru kita nampak lagi kalau ada juga dalam benda yang lain ni. Ini kena jaga dalam ni. Dalam apa? Mungkin saya sembah duit. Memang bukan berhala. Berhala kita dalam bentuk tu. Sebab tu Allah kata ada juga orang disembah hawa nafsu dalam hati. Jadi sedangkan Allah kata apa? Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman itu sangat dalam, sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi walau yaral ladzina zalamu, kalaulah engkau melihat ketika orang yang zalim. Ni dah syirik lah. Mereka melihat azab depan mata mereka ni, barulah mereka sedar bahawasanya apa? Annal quwwata lillahi jami'an. Rupanya segala-galanya, kekuatan semuanya adalah milik Allah. Rupanya yang dia suka selama ni, yang jadi rasa cinta sangat kat dia tu, selama ni di dunia, semuanya tak ada nilai, tak boleh tolong dia dah. Tak dapat bantu dia dah ketika ni. Dan wa annallaha syadidul azab, dan bahawasanya Allah itu sangat keras azabnya. Jadi hari ni mungkin berhala dia apa? Hawa nafsu boleh jadi ilah tak? Boleh. Apa dalil dia? So kat surah 45. Ni. Cinta hawa nafsu. Surah 45. Ayat 23.
Tambah. Jadi kita bagi bincang yang ni lah satu untuk ayat 9 ni. Surah 45 ayat 23. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت maka pernahkah engkau lihat apakah kau telah melihat keadaan siapa manittakhadha ilahahu, keadaan orang yang dia menjadikan apa hawa nafsu dia itu sebagai Tuhan. Ini berhala ni tak nampak ni, hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah telah pun apa biarkan dia sesat di atas apa yang dilakukan. Allah tahu memang dia memilih jalan kesesatan tersebut. Wa khatama ala sam'i, dan Allah telah kunci pendengarannya, hatinya, wa qalbi wa ja'ala basarihi ghishawah, dan menjadikan tutupan pada mata dia. Maka siapakah yang dapat beri petunjuk sesudah dia berada dalam terperosok dalam kesesatan yang macam ni? Ni lagi bahaya parah. Jadi ni boleh tak berlaku dengan kita? Berlaku pada siapa? Anak remaja kita boleh? Boleh, kalau dibiarkan. Itulah dia. Jadi akhirnya mereka tak kenal siapa? Allah yang cipta dia. Jadikan Allah ni apa? Tandingan. Dia jadikan Quran ni ke tandingan tak? Boleh tak? Dia lebih cinta apa daripada Quran? Game. Macam mana lah? Tandingan. Ni saya kita kena pahalusi, tak ada pun macam tu lah. Jadi kita rasa comfort je. Oh, okey. Hanya kerja pun tak buat-buat juga. Kita rasa semuanya. Tak. Quran ni suruh tadabbur supaya kita tengok lebih dalam masalah dalam jiwa ni. Ni lebih besar ni sebenarnya. Hala tu macam tu maksud dia. Jadi kita biarkan macam tu lah. Akhirnya apa? Dia tak ada masalah. Dia rasa tinggal ni, oh tak apa. Kan? Yang tu kau tak dapat, dia sedih, nangis. Sebab dia cinta sangat benda tu. Yang ni dia sedih tak? Faham Quran dia rasa bimbang tak? Sedih tak? Rasa bersalah tak? Tak. Bila tak dapat tu, dia boleh begitu sekali. Nampaknya dia telah tumpahkan cinta kat mana? Hawa nafsunya. Na'udzubillah min. Jadi kita kena kenalkan pencipta balik. Jelas? Boleh faham? Itulah yang kita nak tahu dalam tadabbur ni. Baik, kita balik pada surah tutup tadi. Surah 41 ayat 9. Jadi Allah kata apa? Zalika rabbul alamin. Inilah Tuhan bagi pencipta sekalian alam. Allah yang bagi rezeki kat kamu. Semua yang kamu ada ni Allah yang bagi. Tiba-tiba apa yang Allah punya kamu tak suka, kamu boleh pilih yang lain. Kamu dah jadikan hawa nafsu kamu sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Jadi ini kita kena baiki. Kena sedarkan semua. Jadi itulah kita tak sempat nak ayat 10. Tadi janji nak ayat 10. Cukuplah ayat 9 untuk malam ni. Baru kita masuk ayat 10 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kita jumpa lagi pada minggu yang seterusnya. Aku qauli hadza tahun depan. Selamat tahun baru. Ustaz. Alhamdulillah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma. Tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.